Untuk lebih memperincikan perkara ini, bersama kita di talian ketika ini adalah Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, yang sudah bersedia di talian Skype ketika ini. Datuk Seri. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Datuk Seri. Kita masih lagi dalam krisis air tapi nampaknya mungkin akan berkesudahan. Dan bagaimana Datuk Seri melihat krisis pencemaran sumber air mentah yang sering kali berulang hingga menjejaskan sejumlah besar pengguna, lebih 1 juta akaun pengguna, lebih-lebih lagi ketika musim penularan pandemik. Dan ada juga yang berpendapat ia satu tindakan sabotaj. Apa komen Datuk Seri? Terima kasih menjemput saya. Kita telah berbincang di peringkat kementerian hampir setiap hari dan memahami apa yang berlaku sejak kira-kira sebulan, 2 bulan yang lalu. Kita harus faham ada 2 perkara yang kita bincangkan, ya. Pertama sekali ialah tentang pelestarian alam sekitar termasuk sumber air. Yang kedua ialah tentang sistem bekalan air. Ini 2 perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Kalau kita nak pastikan perkara ini tak berulang, kedua-dua ni harus dilihat secara ada kalanya berasingan, ada kalanya secara holistik. Kalaulah kita lihat dari segi secara berasingan, kita boleh membina sistem bekalan air yang ampuh, yang tidak terjejas walaupun dengan adanya insiden-insiden pencemaran. Itu boleh kita lakukan, ya, dengan beberapa penekanan, dengan beberapa faktor dan beberapa kemudahan teknologi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya fikir pelestarian alam sekitar di Malaysia ini masih di peringkat yang perlu pada saya diberi penekanan semasak-masaknya. Dan saya berada di lapangan semalam, mungkin saya orang yang pertama sampailah di tempat yang jadi pusat pertumpuan sekarang ini, ya. Saya dapati kita lebih kepada aspek pemberitahuan apabila kita nak menggalakkan masyarakat kita turut sama dalam pelestarian alam sekitar. Tetapi dari segi tindakan itu tidak ada. Contohnya, apabila pegawai saya bertanya kepada penduduk sekitar di kawasan tersebut, dia kata tak ada apa-apa. Walaupun kawasan tersebut berbau, sepatutnya bila ada bau, benda-benda yang merugikan, benda-benda yang mencurigakan, kita sama-sama memberi maklumat kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa mudah untuk mengambil tindakan. Ya, khususnya melibatkan bekalan air. Sebab banyak pihak beranggapan bahawa ini tak berkait dengan bekalan air sebab Sungai Selangor, tempat di mana kita mendapat sumber air itu 17 km downstream. Ini di Rawang, bukannya di Sungai Selangor. Directly ini di Sungai Gong, Sungai Sembah. Ya, jadi perkara tersebut bagi saya masih perlu diberi penekanan utama. Jadi saya sebutkan tadi 2. Satu, kita mesti lihat isu ini dari segi kemantapan sistem bekalan air. Ini boleh dilakukan secara closed loop. Yang kedua ialah tentang pelestarian alam sekitar yang harus kita pertekankan dari masa ke semasa. Datuk Seri cakap tentang kelestarian alam sekitar dan juga perbekalan air yang ampuh. Jadi kita boleh Datuk Seri ulas sedikit tentang pelan jangka panjang pula kementerian untuk memastikan masalah ini tidak lagi berulang pada masa akan datang dan juga jaminan mungkin. Ya, saya telah berbincang dengan Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri hampir setiap hari. Tapi pagi tadi kami telah buat beberapa keputusan yang penting yang harus kami bawa ke peringkat yang seterusnya. Tapi disebabkan oleh pertanyaan terlampau banyak, disebabkan oleh memerlukan penjelasan, jadi saya jelaskan beberapa perkara. Kita dalam usaha untuk memastikan bahawa reserve margin di Selangor dan wilayah persekutuan ini melebihi 10%, kurang-kurangnya 20%. Ya, kalaulah reserve marginnya tinggi, ini secara tak langsung tidak memberi kesan apa-apa kalaulah berlaku pencemaran yang sporadik, pencemaran yang berlaku dari masa ke semasa. Sebab dalam sistem kita itu ada air yang sudah dirawat untuk dibekalkan dalam tempoh 20 hari, 30 hari. Jadi kalaulah dalam keadaan sekarang ni, reserve margin kita almost zero. Bila kita tutup loji, air tak ada. Ya,
akan datang di mana kita tutup loji, air masih ada dalam simpanan 20 hari lagi, 30 hari lagi. Air yang kita banner ataupun kemudahan kita banner. Ini perlukan tindakan bersepadu melibatkan syarikat Air Selangor, sebab yang meminjam tu nanti duitnya ialah syarikat Air Selangor. Yang membayar ialah pengguna. Jadi banyak proses. Saya harap insiden ini mengajar kita bahawa biarlah kita berbelanja lebih sedikit daripada yang sekarang ini, tetapi kita insya-Allah dapat jaminan bekalan air yang ini yang berterusan, ya. Jadi kita dari segi teknikalnya disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri dalam perbahasan di Parlimen minggu lepas, ada 5 perkara yang kita nak buat untuk meningkatkan reserve margin. Pertama sekali, kita akan banner lebih banyak loji, dan kita dalam proses untuk berbincang dengan syarikat Air Selangor supaya diperbanyakkan loji. Yang kedua, kita akan bina 2 taps takungan air pinggir sungai. Ini pun telah dalam proses perbincangan dengan Kementerian Keuangan, dengan EPU, ya, mengambil masa sebab wangnya tidak sedikit. Yang ketiga ialah membina lebih banyak reservoir air terawat. Ini akan dilakukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan syarikat Air Selangor harus bersetuju untuk itu. Yang ketiganya, kita mesti kurangkan NRW, non-revenue water. Air yang telah dirawat hilang. Sekarang ni 30%. Kalau kita boleh kurangkan kepada 20%, kita ada air lebihan 10% dalam sistem kita. Yang instead of air itu hilang, kita boleh guna masukkan dalam tangki-tangki yang kita ada. Yang kelima ialah kita akan kurangkan penggunaan air daripada 230 liter day per capita kepada 180 sebagaimana rancangan Malaysia ke-11 dari segi perancangan. Itu untuk meningkatkan reserve margin secara tak langsung. Integrity of water system, water supply system kita akan lebih meningkat. Jadi kalaulah ada berlaku pencemaran ke apa dalam tempoh 20 hari, 13 hari, kita tidak ada isu dari segi bekalan air. Sebab dalam sistem bekalan kita, air yang terawat tu telah ada dalam storage kita, dalam simpanan kita. Yang kedua ialah kita nak pastikan yang punca pencemaran ini dapat dikurangkan. Sekarang ini contohnya di hulu kepada muka sauk air Sungai Selangor itu ada lebih 500 loji rawatan kumbahan IWK. Yang milik loji itu bukan IWK, ya. Milik loji itu banyak pemiliknya, tetapi yang mengoperasi ialah IWK. Jadi yang nak upgrade ialah pemiliknya, bukannya IWK. Jadi biasanya kerajaan akan bagi subsidi. Kita setengah menyiapkan satu loji besar di Langat sekarang ini yang berharga 1.5 bilion dan insya-Allah akan siap pada tahun ini ataupun awal tahun depan. Jadi kita perlukan satu loji yang besar, dan loji-loji kecil ini harus diganti dengan loji besar tersebut. Jadi kalau satu loji besar itu lebih mudah untuk kita laksanakan pelbagai peningkatan dari segi teknologi dan sebagainya. Jadi perkara tersebut kita akan buat insya-Allah, mudah-mudahan pihak-pihak yang berkenaan bersetuju dengan cadangan kami nanti supaya dibina 2 loji kumbahan besar, satu di Rawang, satu lagi di Semenyih. Ya, jadi ini memakan biaya dan masa yang panjanglah. Selain daripada itu, kita juga akan tambah baik dari segi perundangan. Perundangan saja tidak menjamin sesuatu itu dapat dilaksanakan. Kita perlukan penguatkuasaan yang menyeluruh. Alhamdulillah dalam tempoh 12 jam kita telah dapat mengatasi masalah yang kenal pasti mereka yang bertanggungjawab, suspek yang bertanggungjawab. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk segala jawapan dan langkah-langkah yang diberikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar, iaitu Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang yang berada di talian Skype bersama kita langsung di Buletin Bernama, dan kami akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perkembangan dalam negara.